Jam di papan pemuka kereta menunjukkan tepat pukul 2 pagi. Suasana di dalam kereta sedan itu sunyi sepi. Hanya ditemani bunyi dengungan halus penghawa dingin yang melawan kehangatan malam tropika. Rizal menyandarkan kepalanya ke penyandar kerusi. Matanya terasa berat dan pedih selepas 10 jam memandu tanpa henti mengelilingi kesibukan Kuala Lumpur. Dia tahu badannya sudah mencapai had maksima dan setiap urat sarafnya menjerit supaya dia menekan butang offline untuk pulang merehatkan diri. Namun, pikiran logiknya masih berkira-kira tentang sasaran pendapatan harian yang belum cukup, memaksanya untuk terus bertahan di pinggir bandar yang semakin lengang. Tiba-tiba, kesunyian itu dipecahkan oleh bunyi notifikasi yang nyaring dari telepon pintar yang terlekat di papan pemuka. Bunyi itu sih kenakan satu amaran yang mengejutkan Rizal daripada lamunan panjangnya. Matanya melirik ke skrin bercahaya itu, melihat satu tempahan baru masuk dengan nilai tambang yang luar biasa tingginya. Namun, apabila dia meneliti lokasi pengambilan, dahinya berkerut 1000. Titik koordinat itu tidak merujuk kepada mana-mana kawasan perumahan atau bangunan komersial. Sebaliknya, ia terpaku kaku di tengah-tengah kawasan hijau yang luas di peta digital. Satu kawasan yang Rizal tahu hanyalah sebuah ladang kelapa sawit lama yang tidak bernama. Naluri hati lelakinya Serti Merta berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak kena dengan tempahan ini. Siapa yang berada di tengah ladang pada waktu begini? Namun, angka tambang yang terpampang di skrin itu terlalu lumayan untuk ditolak siola. Satu pancingan yang direka khas untuk orang yang terdesak sepertinya. Dengan nafas yang berat, jari telunjuknya menekan butang terima, mengabaikan rasa seram sejuk yang mula merayap di tengkuknya. Dia memutar stereng, meninggalkan jalan raya berturap yang diterangi lampu jalan berwarna kuning jingga, menuju ke arah kegelapan pekat yang menanti di hujung bandar. Perubahan suasana berlaku secara mendadak. Sebaik sahaja tayar kereta Rizal menyentuh permukaan tanah merah. Di simpang masuk ladang tersebut, cahaya lampu jalan yang tadinya menjadi peneman setia kini lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kegelapan mutlak yang siola menelan cahaya lampu. Hadapan keretanya, di kiri dan kanan jalan sempit itu, barisan pokok kelapa sawit tua berdiri tegak seperti tentara gergasi yang kaku, dengan pelapa-pelapa tajam yang melengkung ke bawah, membentuk satu terowong semula. Jadi, yang menyesakkan nafas. Cahaya bulan yang samar-samar tidak mampu menembusi kanopi tebal itu, menjadikan jalan di hadapannya hanya kelihatan sejauh suluhan lampu kereta. Rizal terpaksa memperlahankan kendaraan apabila jalan tanah merah itu mula dipenuhi lubang-lubang besar yang digenangi air keruh. Setiap kali tayar keretanya terhentak masuk ke dalam lopak, bunyi gegaran chasis memecahkan kesunyian hutan itu. Namun bunyi hutan itu sendiri siola mati sebaik sahaja dia melintas. Tiada bunyi cengkerik, tiada bunyi burung malam, hanya bunyi enjin keretanya yang menderam kepenatan. Apa yang lebih mengganggu Rizal adalah satu bau yang mula menyusup masuk ke dalam kabin kereta. Walaupun semua tingkap tertutup rapat, ia bermula dengan bau masam buah kelapa sawit yang sedang mereput satu bau yang biasa bagi sesiapa yang pernah melintasi ladang. Tetapi kemudian ia bercampur dengan satu bau hanyir yang tajam dan meloyakan seolah-olah ada bangkai hanyir yang diletakkan betel-betel di bawah hidungnya. Setelah hampir 20 menit meredah jalan yang menyeksa itu, aplikasi navigasi akhirnya memberitahu bahwa dia telah tiba. Di hadapannya, disuluh oleh lampu tinggi kereta, berdiri sebuah pondok kayu yang sangat usang dengan atap zinc yang sudah berkarat dan dinding yang sebahagiannya telah roboh dimakan anai-anai. Pondok itu kelihatan seperti sudah berpuluh tahun ditinggalkan tanpa sebarang tanda kehidupan.
Rizal baru sahaja mahu membatalkan tempahan itu apabila dia ternampak satu kelibat di tepi pondok. Seorang wanita tua membongkok sedikit, berdiri kaku di dalam kegelapan, memakai kain batik lusuh dan baju kurung yang warnanya tidak dapat dipastikan kerana diselaputi debu malam. Apa yang membuatkan bulu roma Rizal meremang bukanlah rupa wanita itu, tetapi cara dia muncul. Tiada bunyi tapak kaki di atas daun kering, tiada pergerakan yang mendadak. Wanita itu hanya ada di situ. Rizal tidak berani memandang tepat ke wajah penumpangnya. Dia membuka kunci pintu, dan wanita tua itu membuka pintu belakang. Rizal perasan pintu kereta itu tidak berbunyi langsung apabila dibuka, dan apabila wanita itu masuk dan duduk, kereta itu tidak bergoyang sedikit pun, seolah-olah jasad yang masuk itu tidak mempunyai sebarang jisim atau berat. Pintu ditutup dengan perlahan, terlalu perlahan. Namun, bunyi kancing pintu yang terkunci bergema kuat di dalam gegendang telinga Rizal. Tanpa menunggu arahan, Rizal terus menekan minyak, mahu keluar dari tempat terkutuk itu secepat mungkin. Namun, sebaik sahaja kereta bergerak, dia merasakan sesuatu yang aneh. Kereta yang tadinya ringan, kini terasa berat yang amat sangat. Seolah-olah dia sedang menarik bebantan yang tidak kelihatan, memaksa enjin kereta menderam kuat untuk bergerak. Walau Rizal cuba menenangkan dirinya dengan memfokuskan perhatian pada jalan keluar. Tetapi teknologi yang sepatutnya membantunya mula menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan. Skrin telepon yang memaparkan aplikasi Waze tiba-tiba berpusing-pasing, tidak tentu arah. Garisan biru yang sepatutnya menunjukkan jalan keluar kini bertukar menjadi serabut, melukis laluan baru yang menembusi kawasan hutan tebal yang tiada jalan. Anak panah di skrin itu berputar ligat seperti gasing, seolah-olah satelit di angkasa lepas tidak lagi mampu mengesan kedudukan mereka di muka bumi ini. Rizal menelan air liur yang terasa berpasir, coba mengingat kembali jalan masuk tadi. Tetapi setiap simpang pokok sawit kelihatan serupa, membingungkan dan menyesatkan. Suhu di dalam kereta tiba-tiba jatuh mendadak. Kesejukan itu bukan lagi kesejukan nyaman dari penghawa dingin, tetapi sejenis sejuk yang menggigit sehingga ke tulang sumsum, membuatkan gigi Rizal hampir berlaga. Dia cuba mengecilkan suhu penghawa dingin, tetapi tangannya terhenti apabila dia memberanikan diri untuk menjeling ke cermin pandang belakang. Jantungnya bagaikan direntap keluar apabila melihat tempat duduk belakang itu kosong. Tiada wanita tua, tiada kain batik lusuh, tiada sesiapa. Namun, nalurinya menjerit bahwa dia tidak bersendirian. Dia dapat merasakan satu kehadiran yang padat dan menyesakkan di belakang sana. Satu renungan tajam yang sedang memerhatikan tengkuknya dari jarak yang sangat dekat. Dalam ketakutan yang memuncak itu, telinga Rizal menangkap bunyi yang amat mengerikan. Dari arah bonet belakang kereta, terdengar satu bunyi ketawa halus. Bunyi yang nyaring dan bergetar, seperti suara nenek tua yang sedang menahan geli hati melihat mangsanya ketakutan. Ketawa itu disusuli dengan bunyi cakaran kuku yang tajam di atas bumbung kereta, betul-betul di atas kepalanya. Bunyi itu bermula perlahan, serit, serit, sebelum menjadi semakin agresif dan kasar. Seolah-olah ada makhluk yang sedang merangkak di atas bumbung dan kuba mengoyakkan logam itu untuk masuk ke dalam. Rizal mencengkam stering dengan tangan yang menggeletar. Kakinya menekan pedal minyak sekuat hati, berharap kelajuan dapat melepaskannya daripada gangguan ini. Tetapi harapan itu musnah sekelip mata. Enjin kereta tiba-tiba tersedak. Batuk beberapa kali sebelum mati sepenuhnya di tengga-tengga jalan ladang yang paling sunyi dan gelap itu. Lampu hadapan kereta yang menjadi satu-satunya sumber cahaya mula berkelip-kelip lemah
seperti nyawa yang sedang ditarik keluar. Rizal memutar kunci pencucuh berkali-kali. Tangannya menggigil panik, merayu di dalam hati supaya engine itu hidup semula. Tolonglah, tolonglah, bisik hatinya. Tetapi engine itu kekal bisu. Bunyi cakaran di atas bumbung kini berhenti, digantikan dengan kesunyian yang lebih menakutkan. Kemudian, kegelapan total melanda apabila lampu kereta padam sepenuhnya. Di dalam kegelapan pekat itu, Rizal menyadari bahwa bunyi hutan di luar sana telah berubah. Bukan lagi sunyi, tetapi dipenuhi dengan bunyi-bunyi aneh, bunyi ranting patah dipijak sesuatu yang berat, bunyi desusan nafas yang kasar mengelilingi kereta, dan bunyi ilai tawa yang kini bukan lagi datang dari dalam kereta, tetapi bergema dari segenap penjuru ladang sawit itu, mengepungnya dari semua arah. Dia tahu, dia kini terperangkap di dalam sangkar besi ini, menjadi tontonan sesuatu yang sedang lapar di luar sana. Bunyi retakan kaca memecah kesunyian malam apabila cermin tingkap di sebelah pemandu mula merekah seribu, ditekan perlahan-lahan oleh satu daya gaib yang amat kuat dari luar. Rizal sadar pada saat genting itu bahwa keretanya bukan lagi satu pelindung yang selamat, tetapi hanyalah sebuah keranda besi yang sedang menunggu masa untuk ditanam bersama jasadnya. Tanpa berpikir panjang, dia menendang pintu sekuat hati dan melompat keluar, terjun ke dalam kegelapan malam yang pekat dan melemaskan. Kakinya terus membenam ke dalam tanah lumpur yang licin dan berbau busuk. Namun rasa takut yang menggila memaksanya berlari membabi buta, meredah barisan pokok sawit yang tidak berpenghujung itu. Setiap langkah terasa amat berat, seolah-olah tanah ladang itu sendiri. Kubah menarik kakinya ke bawah untuk dikuburkan bersama rahasia silam. Manakala bunyi ilai tawa yang nyaring dan menyeramkan kini bergema di sekelilingnya, melompat dari satu pokok ke satu pokok, mengejek usahanya yang sial-sial untuk melarikan diri daripada cengkaman mereka. Dalam samar-samar cahaya bulan yang menembusi celah pelepah, ekor mata Rizal menangkap kelibat susek-susek tubuh pucat yang berdiri kaku di sela-sela batang sawit. Mereka tidak mengejar, hanya berdiri tegak memerhatikan lariannya dengan wajah yang kosong tanpa emosi. Seolah-olah mereka adalah penunggu setia yang telah lama mati di tanah itu. Duri-duri pelepah sawit yang tajam mencalarkan lengan dan wajahnya, menyiat kulit sehingga pedih dan berdarah. Namun rasa sakit fisikal itu tidak setanding dengan rasa gerun yang mencengkam jiwanya. Dia berlari sekuat hati sehingga paru-parunya terasa seperti terbakar dan kakinya hampir lumpuh. Sehinggalah satu cahaya kuning samar muncul di kejauhan lampu motosikal peronda ladang yang sedang membuat rondaan malam. Dengan sakibaki tenaga terakhir yang ada, Rizal meluru ke arah cahaya penyelamat itu dan rebah di hadapan pondok pengawal. Ladang nafasnya hampir putus sambil mulutnya meracau-racau tidak tentu butir tentang penumpang wanita tua yang sebenarnya tidak pernah wujud di dunia nyata. Pengawal itu hanya mampu melihat dengan wajah pucat, memahami bahwa Rizal baru saja melihat sesuatu yang tidak sepatutnya dilihat oleh mata manusia biasa. Keesokan harinya, kereta Rizal ditemui tersadai jauh di dalam ladang dengan kesan tapak tangan berlumpur pelbagai saiz yang memenuhi seluruh bumbung dan cermin. Seolah-olah ia dikerumuni ratusan makhluk yang kuba masuk serentak. Rizal terselamat, tetapi trauma itu kekal. Dia tidak lagi berani memandu pada waktu malam. Ingatlah, jika GPS membawa Anda ke jalan sunyi yang tidak bernama, berpatah, baliklah sebelum terlambat. Langgan saluran ini untuk lebih banyak kisah benar dari jalanan gelap.